Ya, ya cik. Duduk. Tengok ingatkan tak kahwin lagi. Kahwin dah no? Alhamdulillah. Anak seorang. Alhamdulillah. Allah salli ala Muhammad. Ya. Buka kedai sat dulu. Baru masuk kedai. Masuk kedai kita dengar sat Nabi pesan apa? Sat kita dengar sat. Kalam Nabi ni hadis Nabi ni kata-kata Nabi. Orang kata anak yang baik dengan cakap ibu bapa, cakap orang tua no. Tu anak yang baik. Jadi kita nak jadi umat yang baik, kita dengarlah Nabi cakap apa. Baik. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca Al-Quran lalu menghafalkannya dan menghalalkan apa-apa yang halal di dalamnya dan mengharamkan apa-apa yang haram di dalamnya akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Sesiapa membaca Al-Quran lalu menghafalkannya dan menghalalkan apa-apa yang halal dalamnya dan mengharamkan apa-apa yang haram dalamnya akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima syafaatnya yang diberi kepada 10 orang daripada ahli rumahnya yang kesemua mereka telah wajib memasuki neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, ulama cerita pasal apa ni? Ulama terang apa ni? Keterangan dia, sememangnya setiap orang mukmin insya-Allah akan memasuki syurga walaupun setelah menanggung segala azab akibat daripada amalan-amalan yang buruk. Namun kelebihan untuk para hafiz. Kelebihan untuk para hafiz adalah mereka akan terus dimasukkan ke dalam syurga. Allahu Akbar. 10 orang yang akan menerima syafaat daripada seseorang hafiz adalah daripada orang Islam yang fasik dan fajir, yang banyak berbuat dosa besar. Ini adalah kerana sememangnya tiada sebarang syafaat untuk orang kafir. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansor. Bahwasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah SWT mengharamkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka, dan tiada sebarang penolong bagi orang-orang yang berlaku zalim. Allahu Akbar. Itu dia. Allah. Semoga Allah SWT bagi kita hidayah, petunjuk, dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah itu dia. Allahu Akbar. Untungnya orang yang belajar Quran dan hafal Al-Quran. Saya Allah tak pilih. Kalau tolak jadi imam, waduha kuliah. Aduh ya. Dulu buat. Tak kena guru. Baca ada ngaji tapi tak kenal. Dah usaha dah. Usaha lagi. Macam buat ni dulu macam dia anak dah undang kecil-kecil. Buat pergi ngaji tak kenal juga. Lontar boleh kenal. Ngaji tu lah. Abang kerja mana? Sekolah sains Pok Senang. Sekolah sains. Bekerja ke, staff ke, cikgu ke? Ada usaha security. Bekerja di situ. Okey. Abang nak baca Quran tak? Kita kenal. Nak baca Quran. Abang boleh mai jumpa saya sehari sejam tak? Buat main Iqra dengan saya. Sehari sejam je. Tapi kalau hari cuti, abang boleh mai pagi sampai petang. Saya bagi tempoh seminggu je. InsyaAllah boleh baca Quran.
InsyaAllah boleh baca Quran. Kalau abang boleh ada cuti 2 hari ke 3 hari, abang mai. Abang mai bawa Iqra mai. InsyaAllah seminggu. InsyaAllah. Boleh. Mengaji tapi dah tak. Ada siapa lagi yang tak boleh baca Quran kawan abang? Ada tak? Adik dia. Isteri boleh baca? Isteri boleh. Boleh. Tak apa. Kalau macam tu, abang mai. Tapi Omar Iqra pinjam hak anak ke adik ke? Banyak Iqra anak-anak cucu kan. Beli ada. Jadi abang mai lah bila-bila masa waktu saya ada kerja, saya duduk sini lah pukul 10 sampai pukul 5. Kalau boleh abang mai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah ngajak orang yang alif sampai ya tak kenal ni. Umur 39. Ayah dia tak ni. Kalau macam tu mai 2 orang. Mai 2 orang anak. Wak mai 2 Iqra. Kau ajar dia tak kenal. Dia kenal tapi dia sampai sambung tidur sikit tak kenal. Dia pening dah. Jadi kalau sudi lah. Dah tak payah duk fikir bayar apa dah. Nak tolong ajak dia boleh ya. Semua ni. Dia minat tapi dah tak boleh. Tak apa boleh Jadi suka pada Quran je. Hak tu rahsia dia. Kalau kata suka Quran, rasa nak baca Quran, wak mai bagi tempoh kalau kata boleh sehari 3 jam ke 2 jam ke 3 jam lagi cepat. Pengalaman saya pernah mengajak orang umur 38 39 ni tak kenal alif sampai ya, tak kenal. Tak kenal. 3 hari. Itu pengalaman saya paling cemerlang. Kebanyakannya seminggu. Seminggu 10 hari. InsyaAllah saya tolong doa. Dia minat tapi dah tak kenal tak ya. Boleh. InsyaAllah. Saya tak dulu saya nak hafal Quran tapi mak saya kata, hang nak kerja apa? Dulu zaman kita 40 40 tahun dulu. Lah ni anak saya 3 orang hafiz Quran. 3 orang hafiz Quran. Alhamdulillah Allah Taala pilih depa. Semua ngaji Tuhan Arab dan 3 orang hafiz Quran. Yes, alhamdulillah. Jadi bila abang ada masa peluang, ada waktu cuti, lari mesat. Sat je. Mai duduk dengan saya sat je. Saya tengok keling-keling itu. Di samping saya buat kerja, saya tengok keling-keling dalam kita kata sehari 1 jam ke 2 jam itulah. Boleh lah. Curi masa mesat lah. Dia cuti sehari. Tapi kalau 2 orang lagi syok lah kalau 2 orang. Kalau 2 orang. Baik. Alhamdulillah. Saya dengar cerita ada satu orang zaman Nabi dulu, bukan satu orang lah, suami isteri ni tua dah. Depa masuk Islam pun tua dah. Dia tak boleh baca Quran. Tapi apa depa buat? Tempat depa tidur tu, atas tu dia buat para, dia letak Quran aja tu. Tempat dia tidur kan dinding macam ni kan. Tidur atas tu macam para lah no. Buat letak tempat letak ni kan. Dia letak macam tu. Dia tengok. Sebelum nak tidur dia peluk, dia cium. Sebelum nak tidur dia peluk, dia cium. Nak baca tak boleh orang tua kan. Nabi mimpi di padang mahsyar tu, depa duduk dengan para hafiz Quran tu. Kayanya Allah ni bagi orang yang cinta pada Quran. Kaya. Jadi dalam hadis tadi, orang yang hafal Quran dia boleh, Allah bagi kelebihan pada dia boleh ambil ahli keluarga dalam rumah dia tu, mak bapak, tok wan dia lah kita kata dalam rumah kan. 10 orang yang Allah Taala dah campak dalam neraka dah. Kita mana nak tahu bila syurga neraka kan. Tapi yang pastinya kita orang Islam wajib syurga lah. Tapi kena bakar dulu, takut dah tu. Tak jamin lagi. Macam kita baca-baca tak betul kita belajar lah. Salah. Tak apa, janji belajar. Janji duk belajar selalu. Niat belajar selalu nak. Jadi orang yang hafal Quran dia ada kelebihan. Macam hadis Nabi tadi kata, dia boleh ambil tok ke tok wan kau, mak ke ayah ke adik ke kakak abang ke yang Allah Taala dah campak dalam neraka, boleh buat keluar buat masuk syurga. Hebat orang hafal Quran ni.
kau ingat lah tua dah. Tak lagi. Boleh baca. Oh, kebanyakan orang tak faham, orang tak ambil berat dan orang tak tekankan benda ni. Sebenarnya orang awam macam kita ni, apa dia? Hak kita sehari 5 waktu semayang. Kena buat. Kalau tak buat, kena. Kena jangan kata dekat syurga neraka. Kat dalam kubur kena lah. Soalan dia tanya lah. Semayang 5 waktu. Yang kedua, puasa setahun sebulan. Berapa ramai orang yang tinggal puasa? Kan? Sehari tinggal puasa, dia kena qada balik seluruh hidup dia. Sehari tinggal puasa kan? Dia kena qada balik seluruh hidup dia. Kalau 60 tahun kena puasa. Itu pun tak boleh padam lagi. Orang tinggal senang-senang je. Sehari je. Jadi di sini kita betul-betul harap rahmat Allah je lah. Kalau ikut ilmunya, sehari kita tinggal sengaja, maka seluruh hidup kita puasa balik, tak terpadam dosa tu. Walaupun kita qada seluruh hidup kita. Macam orang puasa tak semayang. Puasa tak berhenti, semayang tak. Coba semayang. Ni bab puasa. Ya. Lah bab puasa lepas, bab semayang tak lepas. Tak lepas. Macam tu. Kalau dia puasa tu cukup syarat sah batal, sah lah. Saya dengar orang kata kalau puasa saja tak boleh juga tak semayang. Tak boleh. Tu silap ilmu tu. Orang kata. Betul, saya pun pernah dengar. Lepas puasa saja jangan tak semayang. Dah. Bab puasa, bab semayang. Tak ada puasa ni. Tu tanya. Jadi saya pun pernah dengar. Kita orang kampung dia boleh cakap macam tu lah. Dah jangan. Jadi bila kita cakap macam tu, orang pun aku mayang buat apa, aku puasa benda, sudah kita tanggung. Lepas tu semayang dah, puasa apa dah. Jadi dua-dua pun. Tadi salahnya tak puasa, tak semayang je. Ni jadi dua-dua. Siapa yang hasut ni kita? Sudah. Sudah. Jadi tak boleh. Semayang buat semayang, puasa buat puasa. Yang ketiga, kita ni sepatutnya kena zikir sentiasa. Sebab tu dia zikir pada Allah, ingat pada Allah. Ni dia tak ada masa. Kena sentiasa ingat pada Allah. Ingat ni macam mana? Bila tengok langit, ingat Allah. Oh hebatnya Allah buat langit no, tak ada tiang no. Langit tak ada tiang no. Cat Allah Ta'ala tak nak pudak no, tak nak melupas cat langit kan. Maknanya kita ingat pada Allah, zikir lah tu. No, tak ada tiang no, dia diri kat mana langit ni? Macam mana dia boleh ni tak lentong, tak luruh apa semua kan. Oh hebatnya Allah Ta'ala ni macam tu. Bona zikir ingat pada Allah ni 24 jam. Jangan lupa. Kalau tidak nak ingat macam mana? Tak ingat lah bila tidak. Dah. Nabi ajak tidur cara dia. Bila kita adalah video saya dah cerita lah cara tidur apa semua kan. Cara Nabi tidur tu pun dia kira pahala. Bermakna ingat pada Allah kan. Kalau mati kira mati syahid juga. Tidur cara sunnah Nabi. Kan? Ada saya cerita dah dulu. Lepas pada tu hak banyak orang lupa hak ni. Al-Quran. Kita cerita bab tajuk Al-Quran. Banyak orang lupa dan banyak orang tak tahu dan banyak orang tak cerita. Al-Quran, sebiji Al-Quran ni sebiji Al-Quran ni kita kena habiskan dia setahun 2 kali. Kebanyakan kita ni waktu sekolah kebangsaan aja hafal Quran, baca Quran, habis sekali khatam. Lepas tu tak baca lah. Lepas tu tak khatam dah. Kebanyakannya macam tu. Lepas tu tak lupa pula. Terus tak baca. Dah. Saya nak bagi tahu, nak share, nak kongsi, sesungguhnya Al-Quran setahun 2 kali kena habis. Paling kurang. Sebab tu hidup kita tak berkat. Sebab tu hidup kita serabut. Sebab tu hidup kita banyak masalah. Sebab tu hidup kita banyak gangguan jin setan. Tak kuat. Dalam kubur tanya bab Quran ni.
Tak lepas dah. Bab Quran kita tak lepas dah. Bab semayang dah tak semayang tadi. Bab puasa lepas bi tapi Dia pada Masya dia tak tanya bab puasa. Dia tanya bab semayang dulu. Jadi nak cerita kata pentingnya Al-Quran. Jadi mulai hari ini kita tanam niat, tanam azam. Kan, ya Allah, aku tak boleh nak baca Quran, aku dah belajar dah tak boleh. Allah Ta'ala kata hang belajar sampai bila? Belajar tak boleh tinggal. Oh tak boleh. Tak boleh. Dia kena belajar sampai boleh sebab Quran ni dia ada ruh. Siapa belajar dia mesti bolehnya kalau dia betul-betul nak belajar. Tapi niat betul. Orang kapiak pun ada yang hafal Quran. Ada. Sampai macam tu sekali. Mereka kaji Al-Quran sampai mereka hafal Quran. Tapi mereka tetap bukan Islam. Sampai macam tu pun ada. Allah. Sebab habis tu dah dia hafal Quran takkanlah tak masuk Islam. Bab masuk tak masuk Islam ni bab hidayah. Sebab dia tak minta hidayah. Dia niat belajar Quran untuk nak cari kelemahan Islam. Dia kaji Al-Quran sebab dia nak menjatuhkan Islam. Sebab tu Allah tak bagi hidayah dekat dia. Tapi kalau dia niat, ya Allah, aku buka pintu hati aku, masukkan hidayah, ya Allah, puk masuk. Mesti masuknya. Pasal apa? Sebab kalam Allah dia ada dalam badan dia dah. Kalau ikutnya kan, tapi niat dia tak betul. Maha kayanya Allah ni. Jadi kita orang-orang macam ni kita doalah semoga Allah buka pintu hati masuk hidayah lah. Sebab tu bila mereka masuk Islam, mereka lebih hebat dari kita. Sebab mereka dulu benci Islam. Macam kita lah. Kita dengan, contohlah, kita dengan Kak Ipak kita contoh. Benci lah, benci sungguh Kak Ipak aku ni, benci sungguh. Tiba-tiba Allah Ta'ala selesaikan masalah tu, sayang sungguh tak dah. Makan apa-apa teringat dekat dia. Contoh macam tu kan. Macam tu lah. Jadi sukarela mailah sementara saya ada. InsyaAllah kalau niat yang betul, InsyaAllah seminggu ke 10 hari boleh baca Quran. Paling bagus kalau boleh 3 hari 4 hari tu paling bagus lah, lagi cepat. Jadi duduk tempat kerja boleh baca Quran. Bila ni pengawal keselamatan buat apa? Tidur. Tengok telefon. Tengok main telefon. Mana-mana pun duk main telefon tu lah. Betul tak? Rugi masa. Masa tu rugi. Siang malam tengok telefon kepi lah mana pun. Kan? Duduk rumah tengok TV. Di rumah pula tengok TV. Lepas tu tidur. Lepas tu mereka pagi bangkit makan, bangkit. Macam perempuan ni dia banyak kerja sikit lah. Dia tak dan juga nak masak, nak ngemain rumah. Hak lelaki ni balik kerja tidur, tengok TV. Habis tu pergi makan. Lepas makan tengok TV pula. Lepas tu lena. Lepas tu puas naik motor pergi jumpa kawan. Lepas tu balik. Gitu. Rugi. Masa kita rugi sangat. Boleh? Niat azam insya-Allah nak. Mailah. Kalau ada kawan-kawan pun mailah waktu. Tapi kalau waktu saya sibuk, tak apa, saya duduk sana, baca sana. Saya tunjuklah, suruh baca kat mana kan. Saya suruhlah buat apa, baca macam mana kan. Duduk baca situ dulu. Lepas tu main duduk sebelah saya baca je. Saya dengar je. Boleh insyaAllah nah? Alhamdulillah, yes. Siapa-siapa aku main lah. Tapi waktu saya sibuk, duduk saat. Nanti bila saya tu, saya pergi panggil ke apa-apa gitulah. Jadi mai jumpa, orang kata macam Jibril dengan Nabi kan. Cara mengaji Quran dia kena duduk macam tu. Dia kena duduk depan dengan guru. Macam juga dengan belajar halau jin setan ni. Dia tak boleh ambil kat YouTube hafal itu. Jangan. YouTube tak ada salah. Dia lagi jin sengih dia tokak balik. Dia kena berdepan kepala ke lutut minta ijazah dengan orang yang ada sanad. Ada sanad ni maksudnya ada hubungan guru dia sampai guru dia sampai sahabat sampai ke Nabi. Baru power. Ini tengok kat YouTube
Lepas tu cuba nak mui kena. Kena kita balik. Ambil ilmu tak apa. Dekat YouTube ambil ilmu dulu. Macam kan ustaz-ustaz duk mengajar kan dalam TV, dalam YouTube kan. Macam Ustaz Syarhan dia mengajar. Okey, kita hafal dulu ayat tu. Kita hafal dulu. Dah hafal dah, kita dah zikirkan dia dah dalam 10,000 ke 50,000 ke kita zikirkan dah. 100,000 ke kita zikir ayat Quran tu jadi zikir lah. Pi cari dia menghadap dengan dia. Ustaz Syarhan, saya dah hafal ayat ni 100,000 dah. Saya dah hafal dah ayat ni, Ustaz bagi ni 100,000 dah. Hari ni saya main jumpa Ustaz untuk ambil ijazah. Taklah pening dia duk mengajar. Itu je senangnya. Takkan dia tak bagi. Dia bagi. Salam. Baca lagi, dia baca sekali, kita baca ikut sekali. Lepas tu awak terima ijazah kita pun kata kita terima ijazah Ustaz, semoga saya dapat amal dan dapat tolong orang. Macam tu lah. Habis ya. Bukan kena bayar duit apa pun, dia lagi seronok. Macam tu. Macam ada pelanggan saya, duduk tengok video saya, dia duduk hafal. Dia duduk hafal. Lepas tu dia cuba jadi. Lepas jadi dia takut, dia tak tahu apa nak buat dah. Jadi bila main jumpa saya, dia cerita, saya kata tak, bukan macam tu. Dia kena buka kunci dulu. Lepas tu dia kena tutup kunci balik, dia ada cara dia. Tutup dinding diri dulu. Baru kita berani-berani nak muih orang ni. Ni diri kita tak kunci. Masuk kita balik. Dia sakit, dia lari nak pergi mana nampak kita. Hang halo aku tengok kita pula kena. Okey. Alhamdulillah. Jadi kita tanam niat azam, semoga Allah Taala suka apa yang kita bincang ni. Niat yang betul dah untuk belajar Quran. Mailah. Siapa-siapa pun mailah. Jangan fikir bayar apa, saya tak mau. Tak mau, bukan kata untuk nak kena bayar apa kan, tak, nak suruh baca Quran, nak bagi selamat akhirat ya. Nak bagi Allah suka aja. Mailah. Boleh nah? Baik, alhamdulillah.